Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan visi bersama untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik kekal menjadi teras kepada kerja APEC dan betapa relevannya perkara itu dalam dunia yang semakin bersaling hubungan dengan konflik geopolitik yang semakin memuncak baru-baru ini di Timur Tengah mengganggu usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran dan kestabilan ekonomi. Sebelum itu, Baginda mengetengahkan penyertaan ekonomi APEC dalam beberapa rangka kerja pelbagai hala seperti ASEAN, G20, Pacific Islands Forum and the Pacific Alliance yang semuanya berasas dalam mempromosikan kerjasama dan memajukan masa depan inklusif, berdaya tahan, aman dan mampan untuk ekonomi dan wilayah. Oleh itu, APEC titah Baginda harus terus mengukuhkan perkongsian dengan rangka kerja yang mempunyai visi dan matlamat yang sama dan meneruskan kerjasama dalam menangani cabaran seperti perubahan iklim. Ke bawah Duli Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Working Lunch with Guest Economists. Menyentuh mengenai kebimbangan yang semakin meningkat tentang kejadian cuaca ekstrim dan kesan buruknya terhadap kehidupan rakyat, alam sekitar dan ekonomi, Baginda bertitah menggesa keperluan untuk menangani ancaman global dengan mengamalkan amalan-amalan yang lebih mampan dan melabur dalam teknologi yang berdaya tahan iklim. Dalam konteks itu, tema Amerika Syarikat mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua, titah Baginda adalah relevan. Baginda menekankan usaha-usaha kolektif APEC untuk melaksanakan Bangkok Goals on Biocircular Green Economy akan terus berkepentingan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh yang demikian, Baginda mengalu-alukan kerjasama melalui institusi iklim serantau seperti Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam yang akan menyumbang kepada pembangunan pakar dan peningkatan kapasiti dalam menangani isu-isu berkaitan iklim di rantau ini. Mesyuarat berlangsung di Moscone Center, San Francisco, Amerika Syarikat. Perbincangan tertumpu kepada kemampanan iklim dan peralihan tenaga yang adil. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Baginda dialu-alukan oleh Mr. Ethan Rosenwick, Acting Chief of Protocol, State Department Amerika Syarikat. APEC Economic Leaders Informal Dialogue and Working Lunch sesi pertama dimulakan dengan ucapan Tuan Yang Utama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC. Dalam titah, Baginda mengimbas semula mesyuarat ketua-ketua ekonomi APEC yang pertama di Black Island 30 tahun lalu dan komitmen untuk mencapai kestabilan, keselamatan dan kemakmuran bagi rakyat di rantau Asia Pasifik. Baginda juga berangkat menghadiri Second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF Leaders Meeting. Mesyuarat dimulakan dengan ucapan Presiden Amerika Syarikat. Mesyuarat memberi peluang untuk menandakan kemajuan ketara yang dicapai sejak pelancaran IPEF pada bulan Mei 2022 di Tokyo, Jepun. Ketua-ketua IPEF mengambil perhatian terhadap penandatanganan perjanjian pertama seumpamanya mengenai Supply Chain Agreement dan sebahagian besarnya memuktamadkan perundingan mengenai Clean Economy Agreement and Fair Economy Agreement di San Francisco, California, Amerika Syarikat. Dalam mengakui kepentingan untuk mengukuhkan lagi mineral kritikal bagi rantaian bekalan dalam rantau Indo-Pasifik dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, ketua-ketua IPEF melancarkan IPEF Critical Minerals Dialogue untuk memupuk kerjasama yang lebih erat di kalangan rakan kongsi. Di samping itu, rakan kongsi IPEF akan terus memperdalami kepentingan bersama dalam menangani isu ekonomi yang kritikal dan memajukan integrasi ekonomi melalui penubuhan Majlis IPEF peringkat Menteri.
Pada sebelah malam ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis Santa Malam bagi APEC Economic Leaders yang diadakan di Legion of Honor San Francisco, Amerika Syarikat. Majlis santap tersebut adalah bagi meraikan ketua-ketua ekonomi APEC serta delegasi yang menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat dan isteri First Lady Dr. Jill Biden. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat ke majlis perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson, Naib Presiden Kanan Syarikat Boeing dan Presiden Boeing Global, dan majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Vo Van Tuong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam, Baginda dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama untuk mengukuhkan lagi kerjasama erat termasuk perdagangan dan ekonomi, pertanian, pelancongan dan pertukaran antara masyarakat. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Maha Mulia mula-mula berangkat ke majlis perjumpaan dengan Dr. Brandon Nelson yang berlangsung di Four Seasons. Majlis perjumpaan ini adalah yang pertama antara Baginda dan Dr. Brandon Nelson. Perbincangan termasuk perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan syarikat Boeing. Semasa perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Sosialis Vietnam, kedua-dua pemimpin menyentuh pengukuhan kerjasama memastikan Laut Cina Selatan yang stabil, selamat dan aman. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat ke majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Majlis perjumpaan dua hala berlangsung di St. Regis. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan tersebut ke bawah Duli Maha Mulia bertitah, 2023 menandakan ulang tahun ke-5 Strategic Cooperative Partnership antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan harapan untuk terus sama-sama berusaha bagi meningkatkan lagi persahabatan muhibah yang telah lama wujud antara kedua-dua buah negara. Mengenai hubungan dua hala, Baginda berpuas hati dengan kemajuan dalam kerjasama perdagangan dan pelaburan, pertanian dan perikanan, pendidikan dan pertukaran antara masyarakat. Baginda juga menyatakan kerjasama telah memperluaskan big data dan artificial intelligence. Baginda maklumkan fasa pertama projek Heng Yi telah selesai dilaksanakan dan fasa 2 dengan perjanjian ditandatangani pada 8 November 2023 akan bermula. Dengan persetujuan China, Baginda menyatakan harapan terhadap penyelesaiannya menjelang akhir tahun ini. Baginda seterusnya menzahirkan penghargaan atas beasiswa dan latihan yang ditawarkan oleh Heng Yi yang membantu negara membina kapasiti teknikal dan tenaga manusia. Di samping itu, Baginda menyatakan negara Brunei Darussalam berminat untuk memanfaatkan kepakaran China dalam bidang-bidang tenaga yang boleh diperbaharui dan inisiatif hijau yang akan melengkapkan usaha-usaha nasional dan serantau. Tambahan pula, Brunei juga berminat untuk meneroka dan mengembangkan ekspor produk pertanian dan perikanan ke China. Menyentuh mengenai hubungan antara rakyat, Baginda berpandangan penyambungan semula perhubungan antara Brunei dan China akan menggalakkan lagi sektor pelancongan masing-masing. Baginda menekankan kepentingan untuk memastikan Laut Cina Selatan akan terus aman dan stabil. Baginda seterusnya bertitah sebarang ketegangan di rantau ini adalah perkara yang amat membimbangkan dan apa jua isu yang timbul perlu ditangani melalui dialog dan perundingan secara aman berdasarkan undang-undang antarabangsa termasuk 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea.
Baginda berharap akan dapat bekerjasama rapat dengan China dalam merundingkan Code of Conduct yang akan bermakna kepada kedua-dua pihak dan menjadi contoh kepada masyarakat antarabangsa dari segi hasrat kolektif ke arah keamanan dan keselamatan di rantau ini. Tuan Yang Terutama Presiden Republik Rakyat China mengetengahkan tentang sejarah persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Strategic Cooperative Partnership antara kedua-dua buah negara, China bersedia untuk bekerjasama dengan Brunei untuk terus memajukan hubungan dua hala dan terus mempromosikan kerjasama yang berkualiti tinggi dalam inisiatif Belt and Road (BRI) untuk membawa lebih banyak faedah kepada rakyat di kedua-dua buah negara. Perbincangan juga termasuk perkara-perkara serantau yang berkepentingan bersama seperti kerjasama Asia Timur dalam mengukuhkan struktur ASEAN Brunei. Brunei sebagai hub bagi wilayah BIM Niaga dan penghargaan atas sokongan Brunei terhadap penyertaan China kepada CPTPP. Kedua pemimpin turut menyatakan kebimbangan terhadap keganasan yang berterusan di jalur Gaza dan berdiri dalam solidariti dalam menantikan penyelesaian dua negara. Terdahulu ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri APEC Welcome Reception yang berlangsung di Exploratorium Museum Pier 15 San Francisco, Amerika Syarikat. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Resepsi tersebut dihoskan oleh Bandar San Francisco dan Jawatankuasa Hos APEC San Francisco bagi mengalu-alukan ketua-ketua ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation APEC serta delegasi yang menghadiri AELM. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Exploratorium Museum dialu-alukan oleh Mr. Ethan Rosenwick, Acting Chief of Protocol, Department of State, Amerika Syarikat. From the Mission to the Castro, the Golden City. More than 20 million people visit here every year. More than 3 million people live. Resepsi dimulakan dengan ucapan-ucapan ringkas daripada London Bridge, Mayor San Francisco, Gavin Newsom, Governor California, Puan Yang Terutama Kamala Harris, Timbalan Presiden Amerika Syarikat dan Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat. Thank you all again for being here and welcome to San Francisco. Thank you. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Maha Mulia Sultan Haitham bin Tariq, Sultan Oman dan kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. Pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura MABIM sekali ke-20 berlangsung di Republik Singapura. Rombongan negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Halih Walgama. Dalam mesyuarat tersebut, para menteri membincangkan mengenai perkembangan terkini masyarakat Islam di rantau ini, khususnya kemajuan program kerjasama berbentuk fokus strategik yang dijalankan di setiap negara di bawah rancangan strategik 2021-2025. Para menteri juga melancarkan satu produk hasil bersama negara-negara anggota MABIMS, iaitu buku terbitan bersama Tafsir Ilmi Ayat-Ayat Kauniyat MABIMS yang mana negara Brunei Darussalam adalah selaku negara penyelaras.
Dalam pertemuan ini, memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam bidang halal MABIMS juga ditandatangani. Produk-produk yang dihasilkan oleh para usahawan berkarih yayasan itu para pengusaha yang dilahirkan melalui program bantuan modal perusahaan atau perniagaan di bawah skim pembiayaan kebajikan yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah diperkenalkan semasa Hari Berkarih Yayasan. Hari Berkarih Yayasan dianjurkan sebagai sokongan kepada para pengusaha tempatan dalam mengukuhkan portfolio perniagaan mereka dan meluaskan rangkaian pemasaran produk masing-masing. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan selaku pemangku pengurusi lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku ahli lembaga pengarah dan pengurusi jawatankuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 20 orang usahawan berkarih yayasan yang mengusahakan pelbagai perusahaan menyertai aktiviti jualan. Sebahagian daripada pendapatan aktiviti disumbangkan kepada Dana Pengenalan Muda Mahkota Al-Muhtaribillah untuk anak dan yatim sempena sambutan penubuhannya ke 25 tahun. Diadakan sehingga 31 Disember 2023, Hari Berkarih Yayasan bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam dan dianjurkan dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam dan agensi-agensi berkepentingan yang lain. Jerudong Park Medical Center JPMC memperingati Hari Keselamatan Pesakit Sedunia dengan melancarkan piagam pesakit yang dikaji semula sebagai dedikasi ke arah penjagaan dan keselamatan berpusatkan pesakit. Dalam ucapannya, Menteri Kesihatan berkata kepentingan piagam pesakit baharu sejajar dengan tema Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia melibatkan pesakit untuk keselamatan pesakit. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC turut menggariskan pentingnya melibatkan pelanggan dan pesakit dalam proses mengkaji semula penekanan pentingnya peranan dalam bentuk perjalanan penjagaan kesihatan. Pelancaran piagam pesakit baharu itu menandakan pencapaian penting dalam komitmen penterusan JPMC terhadap penjagaan dan keselamatan berpusatkan pesakit. Piagam menggariskan hak dan tanggungjawab pesakit selain komitmen JPMC menyediakan pengalaman penjagaan kesihatan yang selamat untuk semua pelanggan dan pesakit. Pendidikan ketenteraan dan pertukaran merupakan asas kepada kefahaman persekitaran strategik yang diperlukan untuk berkongsi pengalaman dan pandangan dalam pergolakan dunia yang semakin kompleks termasuk di rantau Indo-Pasifik. Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam menyatakan demikian semasa majlis penyampaian anugerah OBO Endeavour Academic Excellence dari Kerajaan Australia. Tuan Yang Terutama Luke Arnold berkata melalui penyampaian anugerah tersebut membuka peluang untuk menelami persefahaman dan membina rangkaian di antara negara Brunei Darussalam dan Australia dan angkatan tentera masing-masing. Majlis berlangsung di Akademi Pertahanan ABDB Tanah Jambu. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. 6 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB menerima anugerah berkenaan sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang dalam kursus Maktab Turus ABDB sesi ke-13. Para pegawai berkenaan akan dipelawa ke Australia dan bersemuka dengan Ketua-Ketua Pertahanan Australia, melawat beberapa pengkalan tentera Australia yang terpilih, mengikuti aktiviti-aktiviti pendidikan dan kebudayaan serta melibatkan diri dalam sesi dialog dan perbincangan. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Sekolah Perniagaan dan Ekonomi dianugerahkan akreditasi Kolej Perniagaan, satu pengiktirafan kecemerlangan dalam pendidikan perniagaan. Pengumuman tersebut dinyatakan semasa sidang media di Universiti Brunei Darussalam. Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD menyatakan pencapaian tersebut menandakan satu lagi kejayaan dalam sejarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, menekankan komitmennya kepada menyediakan pendidikan berkualiti tinggi dan menghasilkan para pemimpin inovatif dan pemedulian. Sementara Dr. Masairul bin Haji Masri, Dekan UBD SBE berkata, pengiktirafan tersebut menempatkan sekolah tersebut selaras dengan institusi yang diiktiraf secara global dalam menjalankan
penyelidikan yang berkesan. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan penyampai pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.